Selamat pagi, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 3 Ogos 2024 bersama saya Debbie Amanda Padan. Sarawak terus menjadi tumpuan pelabur yang mengutamakan sumber tenaga boleh diperbaharui dalam menawarkan perkhidmatan pusat data berteraskan teknologi hijau di rantau ini. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi, pihaknya kini dalam proses menilai semua permohonan tersebut untuk kelulusan. In fact, we received quite a number of applications from the investors to set up data centers in Sarawak. So, in fact, I think it's almost every month we are receiving application for interested investors to set up data centers in Sarawak. Especially they know that we have green technology, we have renewable energy. So, this is one of the attractions. So, I think we are working at it. Katanya dengan capaian bekalan tenaga boleh diperbaharui sehingga 70%, ia menjadi minat utama kepada pelabur untuk bertapak di Sarawak. Keselamatan data juga terjamin menerusi perkhidmatan pusat data yang amat diperlukan oleh syarikat berteraskan teknologi dan komunikasi yang boleh disimpan di Sarawak. Pada masa ini, Sarawak mempunyai 3 pusat data, 2 daripadanya tahap 3 di Samarahan dan Bintulu serta tahap 4 di Santubong, Kuching. Beliau berkata demikian kepada media selepas taklimat teknologi satelit oleh Malaysia East Asia Satellite, MIASAT dan Perubahan Jawatan Kuasa Industri Angkasa dan Satelit, Space Industry dan Satelit Committee Siscom di Kuching. Siscom akan bertanggungjawab membangunkan rangka kerja dasar kepada aspirasi memiliki dan menguruskan aset teknologi satelit dengan matlamat mewujudkan ekosistem teguh yang menyokong pertumbuhan dan aplikasi teknologi satelit merentas pelbagai sektor di Sarawak. Simposium Bahasa dan Kraftangan Iban Peringkat Sarawak 2024 diadakan di Miri bertujuan untuk meningkatkan lagi percakapan atau bahasa Iban dalam kalangan rakyat di Sarawak, lebih-lebih lagi golongan muda-mudi. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Penguang Manggil berkata, perkataan ataupun percakapan Iban itu telah bercampur aduk sedikit dan oleh sebab itu, simposium tersebut adalah untuk menyelaras dan memperbetulkan bahasa Iban yang sebenarnya. Katanya, satu jawatan kuasa terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, antaranya Persatuan Tuan Rumah, Pemuda, Biro Wanita dan sebagainya telah ditubuhkan untuk menganjurkan bersama simposium ini. Jadi begitu juga kita telah memanggil beberapa orang expert yang pakar dalam bidang cakap Iban dan juga pengelandik jari iaitu handicraft untuk berkongsi bersama-sama dengan rakyat yang turut mengambil bahagian di simposium ini supaya kita dapat meningkatkan lagi dan juga mengembangkan percakapan ataupun jakut Iban dan handicraft orang Iban. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Simposium Bahasa dan Kraftangan Iban Peringkat Sarawak 2024 di Miri. Sebanyak 6 kertas kerja dibentangkan mengenai bahasa dan kraftangan Iban serta 3 forum diadakan sepanjang simposium 2 hari itu. Kira-kira 420 peserta dari seluruh Sarawak hadir pada simposium kali ini. Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan satu acara bertabuh akan dimainkan selama 72 jam di Dataran Marudi bulan Oktober depan dan akan dimasukkan dalam Malaysia Book of Records. Azhari Johari dari Limbang muncul juara selepas berjaya berentap dengan 9 peserta dalam sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat negeri Sarawak di Miri. Deklamasi puisi merupakan wahana peluahan, pemikiran dan perasaan melalui pengucapan bernada, berirama dan berintonasi khasnya tentang kesejagatan, nilai dan kepribadian bangsa. Terdahulu dalam ucapan penangguhannya, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Dr. Hazami Johari menyeru agar semua pihak khasnya persatuan atau kelab, jabatan dan agensi kerajaan serta swasta di Sarawak bekerjasama dengan DBP Cawangan Sarawak dalam membina semula kegemilangan sayembara yang menjadi acara dinanti-nantikan di Sarawak seperti suatu ketika dahulu.
Azhari Johari membawa pulang wang tunai dan piala serta hadiah iringan dan akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Kuala Lumpur pada 23 hari bulan ini. Manakala tempat kedua dan ketiga pula milik Khalid Hussein Tuah dari Limbang dan Adam Bakhtiar Bakli Abdullah dari Miri masing-masing juga menerima wang tunai, piala serta hadiah iringan. Program tahunan ini merupakan kerjasama antara DBP Cawangan Sarawak dan Gabungan Persatuan Penulis Nasional GAPENA. Dalam perkembangan lain, program Gerak Gempur Majalah Dalam Kelas kembali ke sekolah MDK merupakan usaha meningkatkan pembudayaan ilmu pelajar dalam kelas. Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Dr. Hazami Jahari berkata, program itu dianjurkan oleh DBP dapat membantu guru bahasa Melayu dalam mempelbagaikan kaedah dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam kelas. Dalam menggalakkan pembudayaan ilmu, program ini terus dilaksanakan untuk pelajar dan guru di sekolah rendah dan di sekolah menengah terpilih kerana mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada pihak sekolah. Jelasnya, program ini juga merupakan suatu usaha untuk memperkasakan budaya membaca di sekolah menerusi penggunaan bahan bacaan berkualiti seperti majalah kerana dapat mempertajam minda pelajar dan membantu guru meningkatkan prestasi PDP. Beliau berkata demikian semasa berucap pada penutupan program Gerak Gempur Majalah Dalam Kelas kembali ke sekolah di Sekolah Menengah Sains Miri. Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS menyeru golongan muda berumur 9 hingga 17 tahun khususnya di Kota Semarahan menyertai Kota Semarahan Youth Council sebagai platform memperkasa suara anak muda. Pengerusi Penganjur Jawatan Kuasa Tetap Pembangunan Masyarakat dan Pelancongan MPKS Kansler Dr. Florence Christie memberitahu majlis ini sebagai menyokong inisiatif Bandar Mesra Kanak-kanak di negeri ini dalam usaha memajukan hak kanak-kanak melalui penglibatan aktif mereka. Mereka yang menyertainya berpeluang mempengaruhi dasar tempatan, menyumbang kepada pembangunan komuniti dan mengasah kepimpinan. Beliau berkata demikian pada sidang media Kota Semarahan Youth Council di MPKS Kota Semarahan. Sementara itu, ujarnya majlis ini akan terdiri daripada 24 ahli termasuk jawatan kuasa eksekutif yang akan dilantik untuk tempoh 2 tahun serta keahlian terbuka kepada golongan muda yang menetap, bekerja dan belajar di Kota Semarahan. Majlis ini juga akan memastikan keahlian terdiri daripada latar belakang sosial pelbagai dari setiap kawasan antaranya Setakan, Muara Tuang, Asajaya serta wakil daripada orang kurang upaya bagi mewakili perspektif semua peringkat. Borang permohonan boleh didapati di laman web www.mpks.gov.my dan dihantar ke kaunter sehenti di MPKS atau email ke mpkscfci@gmail.com sebelum pukul 12.30 hari pada 19 Ogos ini. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.